بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Dan macam biasa, boleh sentiasa mendoakan korang agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat hendaknya. Ceria selalu di samping keluarga dan insan yang tersayang. Amin. Ok guys, kali ni Abli nak share dengan korang kisah pengalaman seram yang berlaku ke atas Abli dan family Abli sendiri baru-baru ni masa Abli pergi bercuti ke Kelantan. So sebelum Abli teruskan cerita Abli ni, bagi korang yang baru tersinggah ataupun masuk ke channel Lilia Pictures ni, apa kata kalau korang sudi-sudilah kiranya ringankan jari korang tu untuk menekan button subscribe, loceng, dan kalau best tekanlah like sekali, share dengan member korang. Ok, terima kasih kepada semua subscriber yang dah subscribe. Abli takkan lupakan jasa baik korang semua. So tanpa buang masa, let we jump into the story. So pengalaman ni berlaku baru-baru ni masa cuti sekolah, awal permulaan cuti sekolah. Abli dan keluarga pergi family trip ke negeri Kelantan. Masa tu kita orang ada dalam 5 buah keluarga lah macam tu. Kita orang konvoi dari Pahang ke Kelantan, dan kita orang menginap di sebuah homestay di tengah-tengah bandar Kota Baru, Jalan Bayam, berdekatan dengan Wisma Persekutuan. Pada mulanya masa kita orang sampai tu, kita orang tersalah rumah tau. Dalam masa nak booking tu sikit punya susah nak dapat. Banyak homestay yang dah fully book, hotel pun memang dah fully book. Pendek kata, minggu yang kita orang pergi tu, Kelantan ni memang full lah dengan pelancong. Sebab orang lepas dendam kot, dah lama tak bercuti kan. Petang tu kita orang sampai lebih kurang dalam pukul 6 petang. Pada mulanya kita orang sampai tu salah rumah. Rumah yang kita orang sampai tu cantik, memang lawa lah, baru lepas renovate. So kita orang ingatkan itulah rumah yang kita orang booking tu. And then bila kakak ipar beli call owner tu, dia kata bukan rumah tu. Then dia sampai, dia tunjukkan rumah yang sebenar. Alangkah terkejutnya Abli dengan family situ. Tengok dari luar macam scary jugalah. Cuma mengenangkan di kawasan tengah bandar, kawasan perumahan tu pun happening kan, kedai makan banyak. So tak adalah rasa pelik lah, macam tak adalah. And then bila masuk ke dalam homestay tu, tuan rumah ni mungkin dia tak sempat renovate habis lah. Dia sempat renovate di tingkat bawah je. Di tingkat atas masih lagi dalam keadaan yang rumah lama lah, asal dia. Pelak dia semua, pintu, lantai semua memang yang tu memang scary. Tingkat atas memang scary. Dan tangga dia tangga kayu tau. Bila berjalan ni memang berbunyi lah Nak dijadikan cerita guys, pengalaman kali ni memang Abli pun unexpected. Sebab yelah, sebab tengah-tengah bandar kan rumah. So kita orang stay 2 malam. Malam yang pertama tu, yang berkeluarga ni kebanyakannya tidur di bawah. Bawah ada 2 bilik dan di atas ada 2 bilik, 4 bilik lah. Cuma apa yang memelikkan Abli, dekat homestay tu ada satu bilik yang tak boleh nak buka. Bilik yang atas tu geng-geng bujang, anak-anak saudara Abli, termasuklah anak Abli lepak di homestay kat bilik atas Dan nak dijadikan cerita, pada first night tu, malam yang pertama tu, kita orang dah habis jalan-jalan kat bandar, makan malam, dan rewang-rewang ronda dekat wakaf Cik Ye. Masing-masing dah kepenatan dan balik untuk tidur. Abli ni dah kepenatan seharian drive kan. So memang balik, memang lepas mandi memang terus tidur lah, tak sedar diri lah. Cuma yang kena kacau first night tu, anak saudara Abli. Mula-mula sampai tu pun dia dah pelik. Sebab ada seorang anak saudara Abli ni, dia kecil lagi tau. Lelaki dia ni macam, yelah budak kecil, kadang-kadang dia boleh nampak, kita tak nampak tau benda-benda ni. Masa mula-mula sampai tu pun, masa kita orang tengah sibuk-sibuk nak
kemas-kemas barang, masuk barang dalam bilik kan. Ni flashback semula sebelum malam tu Anak saudara Abli yang kecil ni, dia ada beritahu kat sepupu dia nampak ada budak main kat tangga. Dia cakap, sebab dia pun budak kecil lagi, so dia tak reti nak cakap sana. Dia cakap, abang ada kawan dekat tangga. So yang anak saudara Abli yang seorang lagi yang besar ni, dia pelik kan, mana ada orang kat tangga kan. Tapi dia suruh yang anak saudara dia, sepupu dia ni suruh diam lah, jangan tegur lah kan. Dia pelik lah kan, apa benda kan, tak nampak, cuma budak kecil, mungkin dia je yang nampak. So siang tu dah ada something yang weird lah, pelik sikit. Cuma tak ambil pot lah Dan malam tu kembali semula kita ke kisah yang malam tu di mana anak saudara Abli ni, yang dia dah besar sikit lah, dia 20-an umur dia, lelaki. Masa dia dah lepas cakap telefon semua, dah mandi semua, dia tidur agak lewat sikit lah malam tu. Masa dia nak tidur tu, dia turun ke bawah untuk pergi minum air di dapur And then masa dia nak pergi ke bawah tu, dah keadaan dah sunyi, orang lain semua dah tidur dah, dia tak tidur lagi. So dia pergi ke bawah nak pergi minum air. Dah habis minum air, dia nak naik semua tangga. Daripada dapur tu dia ternampak ada kelibat seorang budak kecil berlari naik ke tangga. So dia dah mula fikir pelik lah kan, dah rasa seram. So dia pun tak nak, dia terpaksa naik bilik jugalah pergi tidur. So dia naik so slow, dia tengok tak ada apa-apa pun. Okay, memang tadi mungkin dia rasa macam perasaan dia lah. And then malam tu dia susah juga tidur, tapi lama-lama dia boleh tidur lah. Cuma dia kata ada dengar bunyi macam tak best, ada bunyi macam budak main turun naik tangga tu. Sebab tangga tu tangga kayu, tangga rumah tu. So dia bunyi macam budak berlari-lari kat tangga. Jadi anak saudara Abli ni, dia malas nak ambil pot sangat sebab dia pun dah penat. Dia just tidur lah. Itu yang berlaku pada malam yang pertama. Dan hari yang kedua, malam yang kedua, sebelum kita orang balik tu, dah balik daripada shopping, dah semua, dah kepenatan. Okay, malam tu Abli pun dah rasa macam lain macam tau. Cuma tak nak beritahu, tak nak cerita lah dekat orang lain kan. And then apa yang mengejutkan, anak Abli kena kacau malam yang kedua tu. Dia tidur kat atas juga dengan sepupu dia tadi tu. So dia macam rasa tak ngantuk lagi, dia pun main telefon kan. And then tiba-tiba bila dia dah rasa mengantuk tu, okay, dia nak pergi ke tandas, nak buang air dulu, lepas tu baru nak tidur lah plannya. Okay, bila dia dah balik ke tandas, dia lalu atas tu ada 2 bilik. So bila keluar tandas tu, dia ternampak lah, tandas kat luar tandas luar bilik, bukan tandas dalam bilik. Dia nampak lah bilik sebelah gitu yang sepupu dia seorang lagi tidur. Apa yang memanjatkan anak Abli ni, masa dia keluar dari tandas tu, dia ternampak sepupu dia yang tidur sebilik dengan dia berada dalam bilik sepupu dia yang seorang lagi ni, tidur di sebelah ataupun baring di sebelah sepupu dia ni. Jadi dia pun pelik, tadi dah dalam bilik sekali dengan dia, tiba-tiba ada kat situ. So dia pun mula-mula malah ambil pot lah. Okay, so dia malah ambil pot, dia pun masuklah ke bilik. Bila dia masuk ke bilik dia guys, sepupu dia yang dia nampak tidur dengan sepupu seorang lagi tadi, elok tengah tidur dekat atas katil dalam bilik dia. So dia dah rasa macam seram lah, dia dah terkejut, lagilah membuatkan dia tak boleh tidur. And then bila dia rasa tak boleh tidur tu, dia dengar bunyi macam ada orang tergelak-gelak kat bilik sebelah, bilik yang dia nampak sepupu dia tadi tidur kan. Jadi dia ni macam rasa tak sedap hati kan. So dia cuba pergi intai semula, takut ada sepupu dia yang kat bawah tadi tak tidur naik ke atas ke lepak bilik sebelah ni kan. Dia pergi intai kat bilik sebelah tu. Apa yang mengejutkan sekali lagi anak Abli ni, dia nampak ada lembaga seorang perempuan tengah berdiri, tercekat, terpacak, memandang ke arah sepupu dia yang tengah tidur tadi. Jadi anak Abli punyalah terkejut, memang keadaan takut gila. Dia dah cuak masa tu. Dia terus turun ke bilik bawah, and then dia masuk tidur dalam bilik sekali dengan Abli. So besok pagi tu, masa sembahyang subuh tu, Abli bangun tengok, kenapa dia ada dekat sini kan. So malas nak tanya dia lagi sebab dia tengah lena tidur. Pagi esok tu bila dah bangun, dah mandi semua, barulah dia cerita kan. So masa tu ramai jugalah yang dengar kan. So semualah rasa siau. Nasib baiklah tu malam last kita orang kat situ kan. Tak cukup sampai situ je guys. Sebelum kita orang balik,
kita orang ni sekeluarga ramai-ramai ni bergambar lah di depan homestay tu sebelum balik. So anak saudara Abli ni dia set upkan tripod, dia pasang handphone dia untuk ambil gambar. Masa tengah sibuk-sibuk kita orang susun mengatur ni tempat ni untuk ambil gambar ni, Abli sendiri. Yang ni memang real lah, Abli tak tipu lah. Ni memang Abli, kalau Abli kata mula-mula Abli ingat halusinasi ataupun bayangan kan. Cuma bila Abli tengok kali kedua memang betul. Masa diorang tengah susun tempat ni, Abli pun dari depan tengah sambil-sambil aturkan diorang untuk beratur nak ambil gambar ni kan. Belakang diorang tu homestay yang kita orang stay tu lah pintu semua dah tutup, semua dah keluar dah standby nak balik lah, cuma nak bergambar je. Tengah susun diorang ni, Abli terpandang ke arah tingkap bilik atas yang anak Abli tidur tu. Apa yang mengejutkan Abli memang nampak, memang tak tipu, siang-siang hari memang Abli nampak dekat tingkap atas tu kelibat seorang, Abli tak tahu lelaki ke perempuan, berbaju putih. Dia macam mengintai. Memang belum, subhanallah. Dia macam dia mengintai, dia tengok tercegat ke arah kita orang yang tengah nak bergambar ni. Jadi Abli pun macam uish, Abli pandang ke lain. Tiba-tiba anak saudara Abli yang kecil tu, yang mula-mula nampak ada kawan berlari kat tangga tadi tu, yang first day tu dia menjerit dari dalam kereta. Dia tak turun pergi bergambar tu. Dia kata tak nak ambil gambar, jangan ambil gambar. Dia kata jangan ambil gambar, sambil dia menangis-nangis. Jadi kita orang semua pelik lah, pasal pula jangan ambil gambar kan. Tapi mak ayah dia ni pujuk juga, suruh bergambar sekali kan. So pergilah situ, masuk dekat tempat nak bergambar tu. Abli tengok sekali lagi, ada lagi kelibat tu tengah pandang cegat. So Abli pun tanpa buang masa, Abli macam malah ambil pot, diorang semua dah standby. Abli tu terus masuk dan bergambar sekali dengan diorang. Lepas dah settle bergambar semua tu, Abli pergi semula nak start engine kereta, nak tengok semula. Dan tengok semula ke arah tingkap tu, dah tak ada dah, memang clear dah, kosong dah. Itu memang pengalaman yang Abli tak tipu, memang Abli nampak sendiri. So 3 perkara aneh yang berlaku masa Abli stay dekat homestay tu. Dan wallahualam apa yang kisah sebalik homestay tu sebelum ni, kita orang bercerita masa balik tu, kita singgah lepak makan kan, kita orang bercerita mungkinlah homestay tu dulu ada sekeluarga duduk situ mati ke apa kan, dan ada orang baru sewa, mungkin asyik kena kacau, dia pun tak tahan duduk situ, dia jadikan tu homestay. Mungkinlah macam itu kisahnya. So itulah pengalaman Abli sendiri baru-baru ni berlaku masa bercuti di Kelantan, kisah seram di homestay di Kota Baru. So sehingga kita berjumpa lagi di video-video seram yang akan datang di Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum, bye bye.